membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. 18 Oktober tahun 2024. Anak-anak Tuhan adalah pemenang. Osee bab 12 ayat 2 hingga 6. Tuhan berperkara dengan Yehuda. Dia akan menghukum Bani Yakub setimpal dengan perilaku mereka, dan membalas mereka selaras dengan segala perbuatan mereka. Semasa di dalam kandungan, Yakub memegang tumit saudaranya, dan dalam keperkasaannya dia bergelut dengan Allah. Dia bergelut dengan malaikat dan menang, lalu dia menangis dan memohon belas kasihannya. Dia bertemu dengan dia di Betel dan di sanalah dia berfirman kepada kita, Tuhan, Allah alam semesta. Tuhan, skim namanya, engkau harus kembali kepada Allahmu. Berpegang teguhlah pada kasih dan keadilan, dan sentiasa tunggulah Allahmu. Televisyen novela Latin atau drama sentimental ini ialah kesukaan orang ramai di dunia mereka yang berbahasa Sepanyol. Setiap hari, berjuta-juta orang terpaku di kacamata televisyen mengejar episod terbaru saga cerita yang berterusan. Telenovela ini dipenuhi dengan detik-detik drama, tragedi dan kegagalan tetapi juga bersusulan dengan detik-detik perdamaian, pemulihan dan kejayaan. Dalam drama-drama ini, kita sering melihat bagaimana pemberontakan anak lelaki atau perempuan terhadap ibu bapa menyebabkan mereka meninggalkan rumah. Dalam drama-drama ini, adalah perkara biasa melihat ibu atau bapa yang sudah menderita lama tetapi kasih sayang mereka terhadap anak-anak mereka tidak putus. Mereka rajin mencari anak yang hilang dengan harapan mereka dapat membantu anak mereka melihat kesilapan mereka dan berdamai semula. Seperti televisyen novela Alkitabiah, Perjanjian Lama menggambarkan Israel sebagai anak Tuhan yang tidak taat. Tuhan adalah bapa yang panjang sabar yang masih menjaga anak-anaknya yang dia telah tebus sejak pengeluaran kaum Israel dari negara Mesir, walaupun mereka masih berdosa lagi. Nabi Osee menggambarkan Tuhan sebagai bapa yang pengasih, memeluk anaknya dan mengajar dia berjalan. Dia melatih dan menguatkan ototnya. Namun begitu, kerajaan Israel yang di utara telah menjadi anak yang tidak taat, samalah seperti nenek moyang mereka di padang gurun di mana Tuhan memelihara, memberi makanan dan membebaskan mereka dari pengabdian di negara Mesir. Tuhan boleh menunjukkan kasih yang tegas kepada anaknya, mendisiplinkan dia supaya dia bertaubat dan berpaling daripada dosa-dosanya. Tuhan boleh menahan diri dan berperang dengan kita seperti mana dia berperang dengan Yakub di mana pangkal paha Yakub tersedia disentuh oleh Tuhan dan dia memimpin Yakub untuk bertaubat dalam tangisan serta mencari keperkenan Tuhan. Apabila Tuhan murka kepada Efraim iaitu sebuah nama yang lain bagi Israel, Tuhan adalah lebih menakutkan daripada Asyur, Mesir dan semua empayar dunia yang menindas anak-anaknya. Tuhan adalah seperti kupu-kupu yang diam atau singa yang mengaum. Dia memberi amaran kepada Israel, aku ini seperti singa bagi Efraim dan seperti singa muda bagi keturunan kaum Yehuda. Aku sendiri akan mencabik-cabik mereka lalu pergi. Aku akan melarikan mangsa tanpa ada yang dapat melepaskannya. Tetapi Tuhan menghukum anak-anaknya dalam kasih-Nya supaya Efraim sedar dan menilai semula perbuatannya. Dalam telenovela Alkitabiah Tuhan mesti bersikap tegas terhadap anaknya kerana dia telah menyelamatkan nyawa anaknya demi kasih-Nya supaya anaknya pulang dan berdamai dengannya. Juga, anaknya yang sesat itu akhirnya akan bertaubat dan berkata, mari kita kembali kepada Tuhan. Dia telah mencabik-cabik kita, tetapi dia juga akan menyembuhkan kita. Kita berdoa, Bapa Syurgawi, terima kasih kerana memanggil kami untuk bertaubat, membersihkan luka-luka kami dengan pengampunan-Mu dan memulihkan perhubungan kami dengan-Mu dan satu sama lain. Dalam nama Yesus. Amin.